Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang channel seadanya bermula kembali di dalam tajuk Rahsia Gunung Ledang ataupun Ophir, The Land of the Fear atau Fear. Jadi kita mulakan kata kunci dengan kisah Nabi Allah Sulaiman, raja kepada sekalian raja yang telah diberikan kekuasaan ke atas jin, manusia dan juga ifrit, dan boleh memerintahkan tenaga-tenaga dan gelombang gaib. Dikatakan orang boleh mengarahkan awan. Ada orang jumpa baginda Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman boleh perintahkan orang tu dihantar oleh jin, atau dikatakan dalam bentuk jin berbentuk awan, membawa orang tersebut ke satu pulau yang jauh. Kat situ dia bertemu dengan malaikat maut yang tetap menanti dia. Jadi kita ambil satu konotasi pada pagi ni. Di dalam kita membicarakan sebuah tanah legenda bumi Melayu bertuah, iaitu Tanah Melayu. Maka kita mulakan satu cerita di zaman baginda Nabi Allah Sulaiman AS. Cerita ni famous di kalangan ahli-ahli sufi. Maka hadirlah seorang lelaki di majlis jamuan yang amat besar yang disediakan oleh baginda raja kita, iaitu Nabi Allah Sulaiman. Di majlis itu Nabi Allah Sulaiman melihat malaikat maut memerhatikan lelaki tersebut. Dan lelaki tersebut dikatakan orang juga faham nyawanya sudah sampai. Lantas dia pun bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman. Maka dikatakan oleh orang berlakunya perbincangan, yang mana lelaki tersebut meminta bantuan agar beliau dibawa lari ke suatu pulau yang amat jauh. Lantas Nabi Allah Sulaiman memerintahkan jin, ataupun dalam setengah hikayat awan, membawa lelaki tersebut ke satu pulau yang amat jauh. Maka di pulau itu, sesudah lelaki itu sampai, dia melihat malaikat maut ada di pulau itu. Maka sebelum nyawanya dicabut dan dikembalikan kepada sebuah penceritaan kehidupan, lelaki itu bertanya kepada malaikat maut, "Aku melihat engkau di majlis Nabi Allah Sulaiman dalam keadaan yang bingung." Malaikat maut pun bingung juga. Dikatakan orang, malaikat maut berkata, "Aku agak pelik, kerana aku diperintahkan mencabut nyawamu atau menjemput kamu kembali di suatu pulau yang amat jauh. Tetapi sebelum benda itu berlaku, ketika aku hadir, engkau ada di tempat yang lain. Bagaimanakah hendak aku melaksanakan tugas aku dan menghabiskan riwayatmu di suatu pulau yang jauh? Tetapi ianya berlaku di dalam ketentuan takdir, kudrat dan iradat yang Maha Esa." Lelaki itu sampai dengan bantuan Nabi Allah Sulaiman tadi. Tidak ada manusia yang dapat lari daripada jemputan kembali di dalam titian masa. Maka kita pada ketika itu, andai kita berada di pulau itu juga, di dalam cerita yang disampaikan kepada kita, tidaklah dapat ajal atau sakratul maut itu ditangguhkan walau seminit atau sesaat. Ianya pasti berlaku di tapak atau tempat yang telah ditakdirkan. Maka bagi malaikat ataupun muqarrabin, mereka mendapat perintah dan mendapat cerita. Tapi kadang-kadang mereka pun pening juga kan dalam cerita ni kan. Cerita adalah cerita. Maka berakhirlah riwayat seorang lelaki yang dihadapkan dengan raja yang menguasai pemerintahan di muka bumi pada suatu masa dahulu. Cerita magic ni ada dalam berbagai hikayat, di dalam berbagai kitab dan agama samawi yang dikatakan agama langit. Maka pada hari ini, kita orang-orang Melayu telah mempunyai sebuah mitos legenda, iaitu Gunung Ledang. Bahasa lama dikatakan Mount Ophir.
Tetapi orang kita terlepas pandang, sama juga seperti saya suatu masa dahulu. Kenapakah dan apakah jalan ceritanya baginda Nabi Allah Sulaiman melumbung emas di Ofir? Apakah nilainya cerita lawak jenaka Yahudi mengatakan Nabi mereka, Nabi yang diberikan kekuasaan? Di dalam ayat Quran dikatakan beliau boleh perintahkan malaikat ataupun ifrit menyelam ke lautan yang dalam untuk mengambil permata-permata di muka bumi. Jadi pada pagi ini di dalam sidang kewarasannya dan juga kesinambungan kepada Melayu itu bukan sekadar hanya nama. Orang-orang dunia sentiasa akan melihat kisah Nabi dan Rasul di dalam konteks materialistik ataupun permata-permata dunia zahir. Sedangkan di dalam segala perjalanan dan juga titian manusia di muka bumi, kita bukanlah yang sedemikian rupa. Kita mencari permata-permata yang Maha Esa, iaitu permata-permata kefahaman dan kehampiran mengenali yang Maha Esa Tunggal Sejati. Maka kalau kita ambil dua cerita pada pagi ini. Satu cerita, baginda mengarahkan dan baginda sendiri hadir ke Gunung Ledang atau Ofir tadi untuk mengambil harta karun dunia semata. Itu cerita orang dunia. Tapi kalau pagi ini kita mengubah dan keluar daripada gelanggang dunia semata dan kembali kepada gelanggang kerohanian dan kejiwaan orang-orang Melayu. Maka di wilayah Ledang itu sebenarnya nama Ofir itu adalah merujuk kepada wahai guru atau pir, guru sufi ataupun wali kutub ataupun ketinggiannya makam orang yang mengenal ketuhanan. Maka Fir'aun ataupun Fir ataupun Pir adalah galang ganti kepada ketinggian ataupun mereka yang memahami ketuhanan. Di satu segi ada yang mengaku Tuhan maka menghamba abdikan manusia. Di satu segi lain pastinya ada padanan Pir atau Fir tadi adalah mereka yang mengenali yang Maha Mencipta dan tiadalah mengaku Tuhan melainkan menjadi pembimbing membawa kepada mengenali yang Maha Esa Tunggal Sejati. Maka perkataan Ofir, wahai guru, wahai batara guru, wahai orang yang paling terutama pada zaman ataupun ketika itu yang mengenali dan memahami yang paling hampir dengan ketuhanannya pada setiap detik, ketika dan kala di dalam mana-mana titian manusia di muka bumi. Maka sidang pagi ini jadi amat berat. Tak ramai orang faham apa yang saya bawa, tak ramai orang yang faham apa yang saya pertuturkan. Di dalam bahasa ringkas, pada hari ini, pada setiap detik, ketika dan kala, pastinya wujud satu sosok, insan atau makhluk, yang mengenali ketuhanannya itu senyata-nyatanya. Yang memahami intipati sekalian mesej dan juga apa-apa kefahaman dan juga kisah yang diutuskan, yang disampaikan kepada manusia sekalian zaman. Maka kisahnya Gunung Ledang yang kemudiannya menjadi medan tempur serangan tentera Belanda, Portugis, Freemason yang melibatkan Pope, melibatkan padri yang dikatakan Perang Saka. Tapi di sebalik tirai tadi, adakah Gunung Ledang itu di Melaka? Atau Gunung Ledang itu masih lagi tersorok sehingga hari ini? Kerana di dalam kajian saya, pastinya kisah Gunung Ledang sebenarnya adalah kisah Tursina. Kisah Gunung Ledang berangkai dengan kisah Musa AS. Lembah tua, di puncak bukit itu ada api atau cahaya nur yang menerangi kefahaman ataupun jiwa insan-insan yang mengenal, yang mencari jalan pulang. Cahaya atau api yang tidak membakar tetapi menyinari di puncak bukit atau gunung tadi. Maka di dalam kajian saya yang bakal saya pertuntunkan bersama dengan buku kajian bahasa, sebuah kisah olahan Gunung Ledang, Puteri Gunung Ledang, lumbungnya tauhid,
pencarian dan perjalanan Nabi Allah Sulaiman melewati dan menjejaki zamannya Musa alaihissalam. Andai kita pada pagi ini bangkit daripada tidur, kita melihat semua kisah dan perjalanan cerita ini sebenarnya hendak membawa kita ke mana? Kisah-kisah ketuhanan Nabi dan Rasul sebenarnya membawa manusia itu kembali kepada sebuah perjalanan mengenali dan menjejak kefahaman jiwa dan rasa dan gelanggang ketuhanan. Ianya bukan gelanggang materialistik, ianya bukan gelanggang permata dan emas yang ada di muka bumi. Permata yang di lombong yang dicari oleh Nabi Allah Sulaiman adalah lombong tauhid. Lombong kehampiran dan kedudukannya seorang batara guru di dalam ceritanya pentas Nusantara. Pada setiap zaman dan masa, sehinggalah pada hari ini, pastinya guru tersebut ada di muka bumi, masih ada dan kekal di gelanggang Gunung Ledang. Tetapi Gunung Ledang yang mana? Gunung Ledang yang ramai orang boleh panjat, Gunung Ledang yang banyak cerita mistik. Dan siapakah puteri Gunung Ledang sebenarnya? Jadi saya berikan trailer pada pagi ni. Maka di dalam konsep hendak kita menyelami dan meleraikan kisah yang tak masuk akal, kisah-kisah penjajah dan Freemason ataupun kisah-kisah mereka yang hanya mengejar dunia semata. Sebenarnya Nabi Allah Sulaiman ataupun mana-mana Nabi dan Rasul mahu dikembalikan kepada gelanggang keluarga Adam. Maka puteri Gunung Ledang yang selama ini dirahsiakan menjadi cerita picisan di dalam titian muka bumi sebenarnya adalah puteri keluarga Nabi Adam. Jadi di situ kita melihat konteks sejarah Hang Tuah dan Raja Melaka, yang juga Raja Melayu itu adalah warisannya kepada Nabi Allah Sulaiman yang memegang kekuasaan dua-dua wilayah, manusia dan jin atau kerajaan. Maka cerita menjadi lebih aman, damai, sejahtera di dalam perjalanannya seorang Melayu kembali di jalan yang lurus. Maka inilah serba sedikit sebuah kisah di pagi hari mengenang kembali akan sejarah sebenar puteri Gunung Ledang, Gunung Ophir, Gunung Batara Guru, tapaknya Datuk Laksamana Hang Tuah berguru dengan Adiputra, dan mana kemudiannya muncul Perang Saka di sebuah zaman yang tumbangnya Kerajaan Melayu Melaka di dalam wilayah gugusannya Kerajaan Kedah Tua Gangga Negara dan juga Kerajaan Langkasuka dan Kerajaan Nabi Allah Sulaiman dan Nabi Daud. Sebenarnya sejarah tanah Melayu ini ada padanannya di dalam kisah-kisah Nabi dan Rasul dan utusan Allah. Cuma di akhir zaman telah berlaku tipu daya dan juga putar belit sejarah di kalangan mereka yang mementingkan dunia dan tidak ada jiwa, rasa dan olahraga. Inilah suatu kisah yang berat. Bagi mengakhiri sidang pada pagi ini, seperti mana tuan-tuan dan sidang hadirin melihat gambar di belakang saya. Ada hutan, ada cahaya. Andai tidak ada cahaya, kita tidak akan dapat melihat wajah saya ataupun gambaran di belakang saya. Di hutan itu, di Gunung Ledang itu, di Gunung Ophir atau Lembah Tua, masih kekal dan tetaplah wujud di satu titik di muka bumi ini, tapak terzahirnya, turunnya insan yang mengenal, yang diutuskan, yang dikatakan bapa kita yang pertama. Maka tahun demi tahun, berkurun demi berkurun lamanya, berlaku segala macam utusan dan juga wakil daripada Yang Maha Esa melalui gelanggangnya keluarga Adam yang tetap berada di lembah yang suci. Maka di luar gelanggang, manusia penuh dengan hiruk pikuk, berbunuh-bunuhan mengejar harta karun dan menunggang agama di suatu cerita di akhir zaman. Apa yang mereka janjikan hanyalah suatu cerita yang bakal berlaku pada esok. Esok itu pasti kita akan dijemput kembali. Pada hari ini, pada ketika ini, pada detik dan masa ini, adakah kita bisa menggapai ketenangan jiwa? Adakah kita bisa merasakan seadanya
sebuah penciptaan yang maha agung. Manusia sentiasa merasakan tidak pernah cukup. Mahu naik ke langit, mahu pergi ke gunung, mahu mendaki tangga setinggi langit. Sedangkan, apakah sebenarnya hakikat penciptaan kita dan kehadiran kita pada ketika ini di muka bumi? InsyaAllah kita akan bersambung dalam babak berikutnya. Dalam sebuah naskah, buku terbaru yang akan saya kembarkan bersama dengan Rahsia Bahasa Melayu Jilid kedua, dengan sejarah sebenarnya Gunung Ledang, Mount Ophir, kisah Nabi Allah Sulaiman dan pencarian sebenar-benarnya, gelanggang tauhid sejati, mengenali Yang Maha Esa. Itulah permata yang amat berharga. Bukannya delima, emas dan perak. Mereka itu tetaplah batuan dan bahan-bahan muka bumi. Penggalian apa yang ada di dalam sekujur jasad bernama manusia atau Melayu. Ketuhanan di dalam diri yang dapat dirasa, dapat dilihat, cahaya itu tidak pernah padam. Maka di gunung yang tertinggi atau gunung yang ada gurunya tadi, di puncak yang tertinggi itu, pastinya ada pembimbing yang bisa memperkenalkan, membimbing anak-anak bangsa ke jalan yang diredai pada setiap detik, ketika dan kala. Kita bakal bersambung dalam babak berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.